Rukun negara dihasilkan berdasarkan keperluan agama, bangsa, dan negara. Yang di-Pertuan Agung telah mengisyaratkan darurat ekoran huru-hara yang tercetus pada 13 Mei 1969. Semasa darurat, negara telah ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara yaitu Mageran. Mageran pun telah menubuhkan satu majlis yaitu Majlis Perundingan Negara yang bertanggung jawab dalam menggubal rukun negara. Rukun negara merupakan ideologi dalam membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ideologi ini tercetus dalam mesyuarat pertama MPN iaitu pada 27 Januari 1970 dan telah diisytiharkan secara rasminya oleh YDPA pada 31 Ogos 1970 ketika sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Objektif rukun negara adalah seperti yang berikut. Mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan rakyat Malaysia, memelihara satu cara hidup yang demokratik, melahirkan sebuah masyarakat yang adil supaya dapat menikmati kemakmuran bersama, membentuk masyarakat liberal terhadap kebudayaan masing-masing, dan membina masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Rakyat Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama. Pegangan yang kukuh terhadap agama dapat membentuk pribadi penuh nilai murni. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman. Sebagai prinsip utama, kerana ketiadaan agama atau kepercayaan kukuh terhadapnya akan menentukan kepribadian seseorang serta sesuatu bangsa. Cara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara yang membawa maksud yang Pertuan Agung melambang kedaulatan dan perpaduan negara. Rakyat mesti menunjukkan kesetiaan kepada baginda dan negara. Kedudukan raja-raja telah termaktub dalam penyelamatan. Rukun negara yang ketiga adalah kelenturan kelembagaan. Rukun negara ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan kelenturan atau kemuliaan kelembagaan negara, yaitu sumber perundangan yang tertinggi. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan, dan hak sosioekonomi rakyat. Tujuan rukun negara ini adalah mewujudkan satu pemerintahan yang adil, menjaga keamanan dan kestabilan negara, dan juga mengekalkan identiti negara atau menjamin kedaulatan negara. Prinsip rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang membawa maksud keamanan bernegara. Kedaulatan kedaulatan membawa maksud kekuasaan tertinggi. Oleh itu, prinsip kedaulatan undang-undang membawa maksud kedudukan undang-undang sebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Prinsip kedaulatan undang-undang mengikuti dua perkataan umum. Pertama, kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan hendaklah mempunyai asas atau disandarkan kepada sumber yang sah. Ini menjadikan sistem yang mendaulatkan undang-undang, bukan sistem yang mendaulatkan individu. Kedua, badan kerajaan hendaklah bertindak mengikut undang-undang yang mengakui piawaian keadilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu yang disepakati dalam pengisian peraturan. Sekian. Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip rukun ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun. Selaras juga dengan kempen budaya bahasa dan nilai murni di Malaysia ini. Selain itu juga sikap sopan santun dan bersusila
adalah amat penting dalam konteks hubungan di antara masyarakat berbagai kaum di negara kita. Rumusan bagi kesopanan dan kesusilaan ini sebenarnya memerlukan 3 nilai besar, yaitu paham, hormat, dan terima. Kalau kita boleh paham wujudnya perbezaan dalam kalangan masyarakat, kita akan hormat, kemudian terima perbezaan yang wujud, serta mengutamakan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, perpaduan kaum adalah amat penting yang ingin dicapai oleh setiap negara, termasuklah Malaysia. Ianya penting kerana sesebuah negara itu akan menjadi lemah dan sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam oleh kuasa luar maupun negara itu sendiri. Rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini berlaku dan membuka mata dan menyadarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman damai serta menghindari sifat curiga antara satu sama lain. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik.